Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar, kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah di atas taufik dan inayah Allah, dapat kita bersua sekali lagi pada pagi Ahad yang berbahagia ini di Masjid Ma'ruf, dan kita bertemu kali ini di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan kepada anda semua selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat menjalani ibadah puasa. Moga-moga Allah SWT kurniakan kepada anda kesihatan, keafiatan di dalam menjalani ibadah Ramadan kali ini, dan moga-moga Allah SWT memberkati kehidupan anda di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah seperti biasa kita akan bersama dengan kitab Mau'izatul Mu'minin, dan insya-Allah kali ini kita akan membahaskan kitab rahsia sembahyang dan keutamaannya, secara khusus berkaitan dengan keutamaan solat fardu dan keutamaan menyempurnakan rukun-rukun solat. Bagi yang memiliki kitab, ianya dapat anda ikut di halaman 45 dan di halaman 46. Seperti biasa saya akan mengatakan, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Muslimin muslimat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam membahaskan tentang keutamaan solat fardu, beliau mendatangkan 3 nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang mengukuhkan pandangan beliau tentang keutamaan solat fardu tersebut. Ini tak lain tak bukan agar seorang Muslim, seorang mukmin, di saat ia telah mengambil prihatin tentang taharahnya, ianya juga harus mengambil prihatin tentang ibadat solatnya. Kerana seperti yang telah kita bincangkan pada minggu-minggu yang lalu, ada kaitan antara taharah dan solat.
solat merupakan tiang agama, dan sesuatu yang ada kaitan dengan solat juga mempunyai keutamaan-keutamaannya. Jadi di dalam halaman 45, Imam Al-Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin membuka perbicaraan dengan mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya solat diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman mengikut waktu-waktu yang telah ditentukan. Muslimin muslimat rahimakumullah, berdasarkan ayat Al-Quran ini dalam surah An-Nisa, ingin kita fahami bahawa waktu-waktu solat ianya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ianya merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Jibril, di mana selepas peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, Sayyidina Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu solat. Waktu zuhur awalnya hingga penghujungnya, waktu asar awalnya hingga penghujungnya, waktu maghrib awal waktunya hingga penghujungnya, waktu isya awal waktunya hingga penghujungnya, dan waktu awal solat subuh hingga penghujungnya. Sehubungan dengan itu, bagi kita orang-orang yang beriman, hendaklah kita memelihara waktu solat kita. Jangan sampai kita mengambil lengah atau tidak endah akan waktu-waktu tersebut. Kerana setiap waktu ada masanya yang ditentukan. Tidak wajar kita jadikan solat zuhur kita pada solat asar, atau kita kerjakan solat asar kita pada solat maghrib atau isyak, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti kita terlupa ataupun tertidur atau tidak sengaja. Itu merupakan satu keringanan keizinan yang dibolehkan. Manakala kita melakukannya dalam keadaan kita mengambil ringan soal waktu-waktu tersebut, ianya merupakan satu perkara yang terlarang dalam urusan agama. Selanjutnya, di antara keutamaan dan kelebihan solat fardu, beliau mendatangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Maksudnya, sembahyang-sembahyang 5 waktu antara satu sama lain, dan antara Jumaat dengan Jumaat yang lain, ianya merupakan kafarah, penebus dosa bagi seseorang Muslim itu selama mana beliau menjauhi dosa-dosa besar. Muslimin muslimat rahimakumullah, maksud hadis ini sangat menarik. Solat 5 waktu yang kita kerjakan satu hari satu malam itu, antara solat 5 waktu dengan solat 5 waktu yang lain, yakni hari ini dan esok, ianya merupakan kafarah, penebus dosa. Jadi seandainya kalau kita fahami bahawa solat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, ianya merupakan penebus dosa-dosa kita. Dosa yang bagaimana tuan-tuan?
inilah dosa-dosa kecil. Dan hadis ini juga menegaskan bahawa dia akan penghapus dosa kita, kafarah, selama mana kita jauhi perkara-perkara atau dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga dengan Jumaat. Dan ia juga menjadi kafarah. Ini sangat penting. Dan ia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana setiap kali solat kita kerjakan, insya-Allah dia akan mensucikan diri kita dari dosa dan kesalahan. Selanjutnya, di sana ada sepotong hadis, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan-amalan yang paling utama, atau apakah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan baginda menjawab, ianya adalah sembayang pada awal waktunya. Jadi moga-moga Allah kurniakan kepada kita di kalangan orang-orang yang beriman, yang memelihara waktu-waktu solat kita, dan dapat kita kerjakan pada awal waktunya sebaik mungkin, insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam suasana kita menyambut bulan Ramadan, kita berada di rumah dan ia mudah untuk kita menjaga waktu-waktu solat kita. InsyaAllah, laksanakan solat waktu kita di dalam bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Moga-moga Allah SWT kurniakan kita taufik dan Allah memuliakan diri kita, mengangkat darjat kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa memelihara ibadat solatnya dengan sebaiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali mendatangkan sepotong hadis yang agak panjang dan menarik yang berkaitan dengan keutamaan menyempurnakan rukun-rukun solat. Hadis panjang ini mengikut sebahagian ahli hadis, ianya merupakan hadis yang dhaif. Namun insya-Allah fadilatnya sangat baik. Yaitu kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla salatan liwaqtiha wa asbaha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya bayda'u musfirah taqulu hafizakallahu kama hafiztani wa man shalla li ghairi waqtiha wa lam yusbigh wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha arajat wa hiya sauda'u mudlimah taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani hatta idza kanat haitsu syaa Allah luffat kama yulaffu thawbul khaliq fayudrabu biha wajhu." Ini dia hadis yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud, sesiapa yang menunaikan sembahyang pada waktunya dan melengkapkan wuduknya serta menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, nescaya sembahyang itu akan terangkat ke langit dalam keadaan ia putih cemerlang indah. Kemudian solat itu berbicara kepadanya, "Semoga Allah memelihara kamu seperti mana kamu memelihara diriku." Kemudian Rasulullah sambung lagi, "Sesiapa yang menunaikan sembahyang di luar waktunya dan tiada pula melengkapkan wuduknya dan tiada pula menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, maka sembahyang itu akan terangkat dalam keadaan dia hitam legam. Lalu solat itu berbicara kepada orang itu, semoga Allah menyia-nyiakan perbuatan anda
sebagaimana anda menyia-nyiakan diri saya. Apabila ia telah sampai ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah, maka ia, yakni solat itu akan dilipat-lipat sebagaimana dilipatnya baju yang telah rosak atau baju yang koyak ataupun lusuh. Lalu dipukulkan atau dicampakkan baju itu, solat itu ke muka orang-orang yang melakukan solat dalam keadaan ia lalai. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga hadis ini memberi kita akan kesedaran bahawa pentingnya menjaga rukun-rukun solat. Kerana solat itu ianya akan mi'raj, akan terangkat, sama ada dalam keadaan ia putih, melepak, indah, cemerlang, ataupun dalam keadaan hitam legam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di saat kita mendirikan solat kita, kita harus fikir, kita harus sedar bahawa solat yang bagaimana yang akan kita paparkan di depan Allah. Sama ada solat kita akan menjadi solat yang putih, indah, lalu mendoakan untuk kita, kesejahteraan kita, pemeliharaan kita, atau sebaliknya, solat kita menjadi warna hitam, lalu ia menyia-nyiakan diri kita dan dia menyusahkan kehidupan kita pada hari esok. Sama-sama fikir-fikirkanlah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali berpindah kepada bab yang lain yang kecil. Tapi insya-Allah sebelum saya berpindah kepada bab yang lain, saya lebih ingin berkongsi sama dengan anda akan kepentingan hadis tadi yang berkaitan dengan pemeliharaan rukun-rukun solat. Mari sama-sama dalam pertemuan hari ini kita mengimbas kembali akan ibadat solat yang kita belajar dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Walaupun tidak tertera dalam kitab ini, tapi ini sebagai satu maklumat tambahan, sebagai untuk refresh ingatan kita agar kita dapat memeliharanya dengan sebaik mungkin dan agar solat kita menjadi solat yang berwarna putih indah dan solat yang mendoakan keselamatan buat diri kita. Kalau kita lihat di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, rukun-rukun solat di sana terdapat 13 perkara. Hendaklah kita pelihara rukun-rukun solat kita di saat kita mendirikan solat. Iaitu yang pertama, niat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Iaitu setiap pekerjaan hendaklah berserta dengan niat. Niat yang pertama untuk mendirikan solat. Yang kedua, hendaklah kita berdiri mengikut kemampuan kita pada solat-solat fardu sahaja. Kita berdiri semampu mungkin. Sebab itu nasihat saya bagi mereka yang sembahyang duduk, hendaklah mereka berdiri pada tempat-tempat yang mana mereka mampu. Seperti dalam keadaan takbiratul ihram, dan kedua mungkin dalam keadaan ia i'tidal, yang mampu untuk berdiri. Mana-mana tempat yang tidak mampu dia berdiri, hendaklah dia solat atau menyempurnakan solatnya dalam keadaan dia duduk. Jadi dia berdiri di tempat-tempat yang ia termampu. Ini bagi mereka yang tak boleh berdiri panjang. Bagi mana yang mana mereka boleh berdiri panjang, ya, hendaklah dilakukan solat itu dalam keadaan dia berdiri tanpa dikecualikan, kerana ianya merupakan rukun di dalam solat.
Yang ketiga, hendaklah seseorang itu melakukan takbiratul ihram. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salatit tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Makna kunci solat adalah at-tuhur, kesucian, taharah. Yang membuka solat adalah dengan cara takbir, dan menutup solat adalah dengan salam. Ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun keempat adalah qiraatul Fatihah. Kita hendaklah membaca Al-Fatihah. Ya. Jangan kita tidak membaca Fatihah pada setiap rakaat, dan membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat adalah rukun, dan kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau kita tidak melakukannya, maka solat kita adalah tidak sah. Yang kelima, hendaklah kita melakukan rukuk dan kita menjaga tumaknina di dalam rukuk. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk dan hendaklah kamu sujud. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan rukuk, dan rukuk itu ada di dalam solat. Selanjutnya, rukun keenam adalah i'tidal. I'tidal. Dan hendaklah kita melaksanakan tumaknina dalam i'tidal, iaitu apabila kita bangkit daripada rukuk, hendaklah kita berdiri dalam keadaan kita tegak, kemudian barulah kita lakukan sujud. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh ibu kita Ummul Mukminin. Maksudnya, beliau menyifatkan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk, beliau berdiri dengan tegak. Kemudian barulah beliau, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan sujud. Selanjutnya, rukun ketujuh adalah sujud. Dua sujud. Kedua-duanya harus dilakukan pada setiap solat dan pada setiap rakaat. Ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita baru bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk dan hendaklah kamu sujud. Ini sekali lagi, perintah rukuk dan perintah sujud merupakan perintah daripada Allah, dan perintah itu membawa kepada kewajipan, dan ia termasuk di dalam rukun-rukun solat. Selanjutnya, rukun ke-8 adalah duduk di antara sujud. Duduk di antara sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini berdasarkan hadis di mana kita sebutkan bahawa ibu kita menjelaskan sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada sujud, beliau duduk sehingga sempurnakan duduknya, iaitu tumaknina dalam sujudnya. Selepas tumaknina dalam sujud, dalam duduknya, baru beliau sujud. Saya ulang lagi sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada sujud, beliau sempurnakan duduknya. Apabila sempurna duduknya, yakni tumaknina dalam duduknya, barulah Rasulullah sujud semula kali kedua. Dan rukun yang ke-9 adalah, iaitu duduk al-julus al-akhir.
duduk dalam tahiyat yang akhir setiap solat. Kalau solat subuh, duduk yang terakhir pada rakaat kedua. Kalau solat zuhur, asar dan isya adalah duduk yang keempat pada setiap solat-solat tersebut. Dan kalau maghrib pada rakaat yang ketiga, kita duduk yang terakhir. Dan perlu tumak nina dalam duduk yang terakhir itu. Dan yang ke-10, hendaklah kita membaca tasyahud al-akhir pada setiap duduk yang terakhir tadi. Pada solat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini yang selalu kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, hingga ke akhir bacaan nanti insya-Allah. Dan rukun ke-11 yang harus kita pelihara juga, di dalam tasyahud akhir itu hendaklah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah kita pasti, kita membaca selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara khusus berselawat dalam keadaan kita tasyahud akhir tadi. Dan rukun yang ke-12 iaitu salam yang pertama, yang mana salam itu mengakhiri ibadat solat kita. Seperti mana saya bacakan hadis tadi, permulaan solat itu adalah dengan takbir dan akhiri solat itu adalah dengan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah itu sudah bermakna selesainya solat kita, kerana salam yang pertama adalah rukun dan salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah ianya merupakan sunnah. Dan rukun yang terakhir adalah tartib. Tartib melaksanakan rukun-rukun yang saya sebutkan tadi dari awal hingga akhir, mengikut susunannya. Tidak boleh seseorang itu sebagai contoh memulakan solatnya dengan salam dan mengakhiri solatnya dengan takbir. Dia terbalikkan rukun tersebut, maka itu merupakan solat yang tidak sah dan ianya tidak berpandukan solat yang diajar oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga rukun-rukun yang terakhir. Tidak boleh kita lakukan rukuk melainkan setelah kita berdiri awal, dan kita tidak melakukan sujud setelah kita lakukan rukuk dan i'tidal. Dan jangan kita lakukan sujud dulu, kemudian kita lakukan i'tidal, kemudian kita lakukan rukuk, dan begitulah rukun-rukun yang lain kita terbalikkan atau kita tak menyusun mengikut susunan yang disebutkan, maka solat kita tidak sah di sisi agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, moga-moga kita meraih manfaat dalam pertemuan hari ini sempena bulan Ramadan Al-Mubarak, agar solat kita dapat kita pelihara, agar kita ulang kaji balik rukun-rukun solat yang selama ini kita kerjakan. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini kita digalakkan untuk memperbanyakkan solat-solat selain solat fardu, solat tarawih, solat witir, solat duha, solat qabliyah, solat ba'diyah dan sebagainya. Pastikan solat-solat sunat ar-rawatib dan sunat-sunat yang lain dilakukan sesempurna mungkin mengikut tumak ninanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita laksanakannya pada solat fardu. Setakat ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga kita dapat sambung perbicaraan kita pada minggu akan datang di dalam pertemuan yang lain.
Dan saya akhiri dengan selamat menjalani ibadah puasa dan jangan lupa untuk sama-sama mendoakan antara satu sama lain di dalam bulan yang penuh barakah ini, dan moga-moga Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah meridai kita dan menerima segala amalan-amalan soleh yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.